bahasa Inggeris ni sudah bertapak sekian lama. Lama dia menjadi bahasa penjajah, bahasa pentadbiran, bahasa yang lebih tinggi, iaitu nilai ekonomi yang tinggi. Tahu bahasa Inggeris, dapat kerja yang lebih baik. Tak tahu bahasa Inggeris, kerja yang kurang baik. Sebab itu, ibu bapa di bandar yang bercakap bahasa Inggeris, ibu bapa di kampung akan memilih bahasa Melayu. Ibu bapa di kampung akan memilih bahasa Melayu. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita membahas bahasa Melayu Malaysia. Kita tahu bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa dunia karena menjadi salah satu bahasa resmi di UNESCO. Adapun nasib bahasa Melayu Malaysia sudah berbeda. Bahasa Melayu Malaysia sulit menjadi bahasa nomor satu di Malaysia sendiri, sebab orang Malaysia lebih menjunjung tinggi bahasa Inggris. Ada kesan bahasa Melayu Malaysia hanya digunakan oleh orang kampung. Yuk kita simak video berikut ini. Yang sosiolinguistik, ya. Sosiolinguistik ini menarik kerana sosiolinguistik itu melihat penggunaan bahasa dalam konteks masyarakatnya. Jadi penggunaan kata ganti nama ni amat penting dalam bahasa Melayu. Ya. Sebab itu saya sangat marah di TV sekarang, kau orang. Kau orang tu dari sekitar istilah masyarakat Melayu, bahasa kasar tu, engkau. Sebab itu saya duk tengok aja TV-TV program terutama untuk remaja, korang tu digunakan dengan begitu rancak semua orang, terutama oleh barisan konon selebriti lah, ya, ni penyanyi itu korang. Saya malam Ahad, hari Ahad malam tak ada kerja, saya tengok apa ni, All Together Now Malaysia. Oh lah tu kan, dia bercakap, memanglah dia tu cuma artis kan, dia cakap korang. Kalau boleh kita beritahu lah mereka, ya, korang itu dari segi hukum sosiolinguistik salah. Kita tidak boleh mengengkaukan dalam situasi yang kita cakap di kedai kopi sama-sama macam ni, bolehlah aku kau. Tak, itu pun aku kau tu sudah menjadi satu bentuk yang agak intim, ya. Dual language policy dan sebagainya. Dual language policy tu PPSMI dengan nama lain saja, sebab dasar mengatakan kita boleh pilih nak gunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Ibu bapa membuat pilihan. Ibu bapa di bandar yang bercakap bahasa Inggeris dan tak pandai cakap bahasa Melayu akan memilih bahasa Inggeris. Ibu bapa di kampung akan memilih bahasa Melayu. Nanti lahir dua, ya, kumpulan masyarakat, orang Melayu terutamanya, yang di kampung mementingkan bahasa Melayu, yang di bandar mementingkan bahasa Inggeris. Terlahirlah, ya, keadaan yang tidak menguntungkanlah kita kalau kita mempunyai itu. Jadi dasar dua bahasa ni pun bukanlah dasar yang baik sebagaimana, ya, kita semua maklum, tapi kerana pucuk pimpinan tak juga, dan kita ni ditentukan oleh pucuk pimpinan. Walaupun kita ada undi, kita masih mengundi orang yang salah, yang pegangannya itu. Sebab itu saya selalu mengatakan gunakanlah undi, ya, dengan bijak, ya, supaya dia melaksanakan apa yang kita hendak, bukan apa yang dia hendak. Tapi itu politik lah, ya. Kita balik pada bahasa, ya. Jadi tentang bahasa ini, ya, apabila asas pendidikan tidak stabil, berubah-ubah, maka kita akan melahirkan, ya, generasi yang tidak tepuh pendidikan terhadap bahasanya. Apabila pelajar masuk sekolah, bahasa Melayu dipentingkan, dia akan mementingkan bahasa Melayu. Adik dia 3 tahun kemudian masuk sekolah, bahasa Inggeris pula dipentingkan, adik dia akan mementingkan bahasa Inggeris. Sebab lahirnya manusia itu melalui sistem pendidikan yang ada di dalam negaranya. Urusan kerajaan dalam bidang sebagai bahasa rasmi negara, dalam bidang perhubungan, ini semuanya, penggunaan bahasa bagi saya kurang memuaskan. Bukan saja oleh penutur bukan asli bahasa Melayu, orang Melayu sendiri pun tak pandai berbahasa Melayu dengan cekap. Dia buka mulut saja, dia tidak menggunakan bahasa Melayu yang baik. Orang Melayu pandai berbahasa Melayu tahap di rumah, ya, tahap yang rendah, ya, dia tidak menggunakan awalan dan akhiran dengan tepat, ayat-ayatnya pendek dan tidak tersusun. Jadi dari semua segi, baik penutur asli
baik penutur bukan asli, mereka tidak menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Tapi kalau ditanya bagaimana penguasaan bahasa Inggeris mereka pun tidak baik. Saya dapati orang Melayu bermegah dengan bahasa Inggeris, tetapi kalau suruh dia cakap bahasa Inggeris, jarang sekali terdapat orang Melayu yang betul-betul menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Jadi Melayu pun tak baik, bahasa Inggeris pun tak baik. Apakah yang baik dalam kalangan orang Malaysia dan orang Melayu? Jadi yang pertama ialah bahasa Melayu perlu dimantapkan oleh sebab belum lagi mantap dan memerlukan proses pemantapan. Jadi cabarannya proses itu sukar. Cabaran yang kedua, proses itu memerlukan masa dan perancangan yang rapi, memerlukan komitmen, dan komitmen yang tak ada sekarang ini tak ada perasaan untuk berusaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu mereka. Nak meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pun saya dapati tidak juga belajar di sekolah sekian lama pun keluar tak boleh cakap bahasa Inggeris juga. Suruh cakap bahasa Melayu pun tak pandai. Jadi nampaknya rakyat Malaysia ni tak pandai berbahasa. Tak ada orang yang tak pandai berbahasa kalau dia belajar dengan bersungguh-sungguh. Bahasa ni satu kemahiran. Bukan kita dilahirkan pandai berbahasa. Kita memang dilahirkan pandai berhubung. Tetapi apakah perhubungan tu baik, berkesan, indah? Itu mesti dipelajari. So, dilahirkan sebagai orang Melayu tidak berarti kita pandai secara otomatik berbahasa Melayu. Kita kena belajar. Kita perlu mengetahui hukum-hukum bahasa. Barulah kita dapat menulis dan bercakap dalam bahasa Melayu yang baik. Kalau setakat dilahirkan saja, garanti tidak dapat berbahasa Melayu dengan baik. Banyak orang keliru antara keupayaan berhubung dengan keupayaan berbahasa dengan baik. Itulah guys mengapa bahasa Melayu Malaysia masih dianggap sebagai bahasa kampung. Nick Safia dulu termasuk orang yang mendukung bahasa Melayu jadi bahasa ASEAN. Tapi anehnya, ia sendiri juga mengakui banyaknya kelemahan bahasa Melayu Malaysia. Yuk kita lanjut lagi ya. Berhubung maknanya kita dapat sampaikan message. Katalah kita nak satu benda. Tak cakap pun boleh, kita tunjuk tu. Suruh dia bawa ke kita. Itu pun perhubungan juga. Tapi kalau kita nak menyuarakan dalam bahasa yang indah, itu memerlukan bahasa. Itu memerlukan penggunaan hukum yang betul. Kalau salah, sama ada orang tu tak dengar dan tak faham, atau dia anggap kita terlalu biadab, tak pandai berbahasa, dia tak pedulikan kita dan sebagainya. Jadi bezakan antara keupayaan berhubung dengan keupayaan berbahasa. Banyak dalam kalangan kita kurang keupayaan berbahasa. Walaupun kita sehari-hari boleh berhubung. Sebab itu orang Melayu kata, apa nak belajar bahasa Melayu? Kan kita lahir sebagai orang Melayu, sudah tahu bercakap bahasa Melayu. Tahu bercakap bahasa Melayu betul. Pandai menguasai bahasa Melayu tak betul. Banyak orang Melayu tak pandai menguasai hukum-hukum tata bahasa Melayu dan demikian menggunakan bahasa Melayu pada tahap yang amat rendah. Seterusnya, prosesnya memerlukan masa dan perancangan yang rapi dan terutamanya kerana kita berbentuk masyarakat majmuk. Kalau kita terdiri daripada orang Melayu sahaja, maka senang sajalah kita kata gunakan bahasa Melayu dengan baik. Tapi kalau ada orang lain, orang Cina yang mempunyai bahasa Cina, orang India yang mempunyai bahasa Tamil, berpelbagai suku kaum di Sabah dan Sarawak, mereka tidak dapat belajar bahasa Melayu dengan baik dan betul dan indah. Mereka dapat menggunakan bahasa Melayu, dapat berhubung, tapi penguasaan mereka kalau mereka tidak belajar. Maka oleh sebab itu, rakyat Malaysia di Sabah dan Sarawak, di samping menggunakan bahasa ibunda masing-masing, hendaklah menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Dan kalau kita mengharapkan orang lain menggunakan bahasa kita dengan baik, maka kita patutlah menggunakan bahasa kita dengan baik. Kalau tidak, malu kepada mereka. Sebab kita tahu bahawa dalam banyak hal kadang-kadang pelajar-pelajar Cina mendapat markah yang lebih tinggi daripada pelajar-pelajar Melayu dalam peperiksaan. Bukan kerana pelajar Melayu tak pandai berbahasa Melayu, tetapi pelajar Melayu tidak mempelajari hukum hakam bahasa Melayu yang dipersoal dalam kertas peperiksaan.
Persaingan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dalam negara kita ini amat tinggi dan kita selalunya kalah, ya. Pertamanya bahasa Inggeris ni sudah bertapak sekian lama kerana dia mempunyai peranan sewaktu zaman penjajahan. So sekian lama dia menjadi bahasa penjajah, bahasa pentadbiran, bahasa yang lebih tinggi daripada bahasa-bahasa lain. Jadi sejarah ini menjadikan bahasa Inggeris lebih tinggi kedudukannya dan lebih dihormati, apatah lagi dikait dengan pekerjaan, iaitu nilai ekonomi yang tinggi. Tahu bahasa Inggeris dapat kerja yang lebih baik. Tak tahu bahasa Inggeris, kerja yang kurang baik. Oleh sebab itu kedudukan bahasa Inggeris dari segi sejarah, ya, amat penting dan menjadi satu cabaran besar, ya, untuk dihadapi oleh masyarakat kita dalam proses memantapkan bahasa Melayu. Apatah lagi didapati bahawa dari segi psikologi, ya, psikologi, masyarakat Malaysia menganggap tinggi bahasa Inggeris itu. Orang Melayu, orang Cina, orang India memandang tinggi terhadap bahasa Inggeris dari segi psikologi. Bukan bahasa Inggeris tu lebih cantik daripada bahasa Melayu, tetapi kerana sejarah, kerana perasaan tertentu, mereka menganggap bahasa Melayu itu lebih rendah daripada bahasa Inggeris. Maka sukar hendak memantapkan bahasa Melayu kerana proses memantapkan Inggeris itu lebih dipentingkan. Kalau kita buat kesalahan bahasa Inggeris, cepat-cepat kita dibetulkan. Tapi kalau kita buat kesalahan dalam bahasa Melayu, tak ada orang peduli pun. Kadang-kadang tak tahu pun bahasa Melayu kita salah. Tapi kalau bahasa Inggeris kita salah, dia tahu. Oh, kena betul saja, ya. Jadi mereka mementingkan penggunaan bahasa Inggeris yang baik, ya, daripada penggunaan bahasa Melayu yang baik, ya. Begitulah guys masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam urusan bahasa. Rupanya pengaruh bahasa penjajah yakni bahasa Inggris amat besar di Malaysia. Apalagi Malaysia tidak mengalami revolusi kemerdekaan seperti di Indonesia. Warisan penjajahan dalam berbagai bidang termasuk bahasa rupanya masih bertahan di Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.